Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat apa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sunat Jumaat. Kita masuk pula tentang sunat sembahyang Jumaat ataupun hari Jumaat. Yang pertamanya mandi dan membersihkan tubuh. Yang kedua memakai pakaian putih. Ketiga memotong kuku. Yang keempat memotong kumis. Kelima memakai wangi-wangian. Keenam memperbanyak membaca Quran, berdoa dan berzikir. 7 tenang waktu khatib baca khutbah. Yang ke-8 berpakaian haji apabila sudah haji. Sunat Jumaat. Yang pertama mandi dan membersihkan tubuh. Semua ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebut dalam satu hadis, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat dan memakai pakaian yang baik, membersihkan tubuh, mengamalkan sunan fitrah. Sunan fitrah ni potong kuku, potong litai, seterusnya dapat keampunan selama seminggu. Selama seminggu Tuhan beri keampunan. Yang pertama sekali iaitulah mandi. Mandi Jumaat dia panggil. Sama macam mandi wajib, iaitu meratakan air sekalian tubuh. Cuma taklah niat mandi wajib. Sebab buat mandi ni sama je lah. Mandi kita, mandi Jumaat ke mandi raya sama. Cuma niatlah masa kita mandi, niat mandi sunat Jumaat. Kalau mandi tak niat sunat Jumaat, mandi biasa lah, mandi sejuk tubuh. Mandi sunat Jumaat dapat 2. Yang pertama pahala, yang kedua kebersihan. Kemudian memakai pakaian putih pada hari Jumaat. Afdal sekali lah sunat ni. Kita pakai baju lain pun boleh juga, tapi yang afdal sekali baju putih di sembahyang Jumaat ni lah. Kalau boleh ada lah, maknanya pakaian putih. Sama ada baju jubah ke gamis yang dibilang sebagai sunnah, ataupun yang bukan sunnah Nabi, baju Melayu, baju kemeja, tak kira. Bila warna putih, dapat pahala sunat. Nabi sebut dalam suatu hadis, ilbasu min thiyabikumul bayah wa kafinu fiha mautakum aw kama qala. Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Maknanya pakaian yang paling afdal sekali ialah warna putih. Dan sunat kamu kapankan mayat-mayat kamu dengan kain kapan putih. Jadi menunjukkan pakaian warna lain dibenarkan syarak. Nisbah bagi pakaian laki-laki, warna-warna yang terang seperti warna kuning siang diharamkan atas kaum lelaki. Tapi elokkan pakaian kuning siang. Kuning siang. Tahu tak kuning siang? Kuning apa? Kuning? Dua lah. Kuning bergelang. Bergelang kok. Mana kuning jala. Kuning jala. Dilarang. Memang ada dalam nas. Dan ulama pun sebut yang pakaian kuning siang. Orang perempuan pakaian perempuan. Dua warna perempuan. Merah tak? Cuma sebaik-baiknya jangan pakai pakaian masa semayang, pakaian hok menyala-nyala. Kerana menarik pandangan orang. Cuma datang dalam nas kuning siang. Dilarang kerana dia pakai warna untuk kaum perempuan. Kuning biasa bini orang pakai ni boleh. Kuning
kuning muda, kuning telur, kuning susu, kuning telur ketang. Boleh. Tak apa, dia tak ada pakai yang kuning nyeri kapir. Dia tak boleh pakai kuning kapir tu pakai macam dia pakai. Macam kuning tak car. Gitu lah, dia maju kuning tu macam tak car. Tak apa. Sebab kuning tak car ni sebenarnya bukan kuning sio. Kuning gelap gitu. Kita pergi ambil kain itu benda ikat atas buculah baru gitu. Barulah haram ikut mana pasien dia. Putih yang paling afdal. Putih paling afdal. Begitu juga dengan kain kapang. Menunjukkan bahawasanya kalau kita kapang dengan warna lain boleh. Melainkan warna yang dilarang atas lelaki. Macam tadi lah. Kain kapang lelaki kuning sio. Tak boleh. Sebab apa yang dia haram atau dilarang baginya ketika hidup, maka dilarang juga pada ketika menjadi mayat. Apa yang diharuskan kepada seseorang ketika hidup, maka harus ketika menjadi mayat. Sebab tu harus dikapangkan mayat perempuan dengan kain sutera asli. Sebab masa hidup dia harus pakai. Dibetulkan sekali lagi, salah faham ada orang kata kalau orang perempuan haram pakai sutera masa semayang. Perkataan ini salah. Tidak ada seorang ulama yang berkata seperti itu. Kerana orang perempuan boleh pakai sutera buat sembahyang. Tidak ada menjadi kesalahan bagi dia. Dia boleh pakai masa hidup, masa mati, masa semayang. Lelaki tak boleh. Masa tak semayang pun tak boleh. Jangan pakai baju bernombor-nombor masa semayang. Kalau tak semayang harus. Ada tulisan-tulisan atas belakang ada tulis Caltech. Tak apa aku pakai. Tapi buat semayang jangan. Makruh. Ulama kata ada khot, ada tulisan, makruh pakai dalam semayang. Melainkan tulisan itu kecil, macam kat logo. Tu logo tu lain pasal dia bukan nak orang tengok orang tak terbaca, depan kecil gini je. Belakang besar Petronas. Dia orang soft belakang tengok, oh Petronas. Mana dia mengganggu orang. Kerana ulama kiaskan dengan langsir Siti Aisyah yang mengganggu Nabi, yang dia corok. Jadi nampak dalam semayang. Padahal Nabi tak ada masalah, dia khusyuk semayang. Nak beritahu kepada umat isyarat. Sebab tu ulama kata makruh memakai pakaian bergambar dan bertulisan ketika sembahyang, sekalipun apa benda ni tak ada orang, kita seorang diri. Makruh juga. Yang kata saya pakai seorang rumah ada acil. Makruh juga kerana menyalahi perintah. Jadi nak pakai tulisan luar semayang. Ada orang dia minat beli baju, kalau kosong tak beli t-shirt. Dia nak ada tulisan tak belakang. Tak ada masalah di luar semayang. Anda lah. Jangan tulisan haram lah. Hasbuk atau dada. Liverpool punya masa. Hukumnya haram pula tu. Lepas tu haram dengan sebab tulisan. Lepas tu haram dengan sebab syiar benda yang haram. Mengiklankan perkara yang haram pula. Jadi tulisan saja makruh. Di dalam semayang, di luar semayang haram. Tu dia tambahkan bomber, PDRN, FRU, paling merah pun ada. Tulis apa pun. Luar semayang tak apa, dalam semayang tak sesuai, bukan tempat dia. Jadi jenis pekerja-pekerja yang uniform yang bertulis, bawa dah selai baju buat pergi kerja, supaya masa semayang ditutup tulisan tu dengan baju selai ni. Bukan payah jadi ingatlah dalam luar tak apa. Luar ni tulisan kecil kat logo ni. Kadang-kadang nama pejabat lah jada satu kecil lah, dimaaf pada syarat kat depan ni. MPKT umpamanya
tu kecil, atas belakang ni. Walaupun pemuda sekalipun makruh. Sebab dia tengok banyak buat pakar. Atas belakang pemuda lah, apa dah. Tak belajar mereka tu. Pusing balik. Dah nampak tak? Saya tak apa harap saya pusing. Tapi orang kata tak bersihat pula. Baju balik. Seorang apa kan? Jangan buat kat orang ramai baju balik gitu. Dimaaf pada syarat kecek. Cek. Dia dekat tulis bawah. Kalau tengok bong dah dia nak baca bawah ni. Mereka orang gindak ni. Oh, mangga. Tu tak masuk buk lah. Pasal kalau benda yang halus sangat kita nak puisi juga. Jadi kan syarat ni dia ada longgar juga. Jadi hak khabar tu hak terang. Hak jelas. Jadi hak apa-apa nak buat apa ni? Dah kita bodoh. Ni dah tahu dah pasal bakar. Ini tulis gitu. Biar kita satu orang apa pun. Dilarang. Jadi bila mati, sunat juga kapang kain putih. Tiba-tiba kita tengok dia kapang kain dak warna putih, warna kelabu. Kapang warna hitam, warna jaluk. Maka harus pada syarat. Sebab kata apa? Cuma tak berlaku pak kita tak. Kalau kata kapang putih berlaku. Memang taat sungguh dah. Ni yang boleh puji orang Melayu ni. Memang taat dah tak. Kapang walaupun sunat putih, bukan wajib putih tak. Semua putih. Boleh dipuji lah. Masih matilah, masih hidup dari puji. Masih hidup apalah lutut sepek, hak luar pendek, apa tak jelek, apa ngopui. Jadi warok masih mati. Mati baru nak beramalnya dengan agama. Jadi tak betul juga tak pakai juga Melayu ni. Dia nak masih hidup. Masih hidup kita taat pada agama, mati mayat kena bakar tak apa dah. Hidup taat. Taat beragama, mayat mati. Mayat dibakar orang. Umpamanya. Masuk surga masuk neraka. Masuk surga lah dia kira masih hidup. Ni lepor orang musuh dia pakak ni pejuang Islam, mayat lenyek dengan kereta kebal, lepas tu dia makan kambing. Masuk surga bawah. Dia tak kira tu. Tapi kalau masih hidup nama ekor mau lah pakai. Kasbet, brandy, macam ke kopi O. Anak dari orang macam bini dia ni buat. Berina pagi petang siang malam. Tapi masih comel. Kapang kain putih. Talking 3 kali. Bahasa Arab sekali, Melayu sekali, Perancis pula sekali lagi. Ngaji kubur 40 hari. Tanam bira dengan kubur tok pelang. Duduk dua ni lagi. Nampak? Jadi penting sekali masa hidup. Memotong kuku. Potong kuku sunat pada hari Jumaat. Kalau kata hadis miknah mana juga sunat potong kuku hari Jumaat. Nahnya buka dalam kitab-kitab bab hari Jumaat. Sunat Jumaat. Jumpa di sana dah hadis dan perkataan-perkataan ulama. Iaitu membersih diri. Sunanul fitrah. Kalau ada sunang fitrah ni sunat hari Jumaat. Sunang fitrah ni benda. Sunang fitrah ni diantaranya memotong kuku. Dari lain boleh potong. Boleh potong. Harus. Dari Jumaat sunat. Pasal apa sunat potong kuku hari Jumaat? Pasal nak pergi sembahyang Jumaat. Pasal nak pergi sembahyang Jumaat. Memotong kumis. Kalau ada kuku jangan panjang. Kalau lebih daripada daging ni makruh. Kalau sama aja dengan daging harus. Dengan daging, dengan hujung jari ni. Lebih pada hujung jari makruh. Lebih gini. Panjang sangat sampai fitnah. Orang tengok haram. Sunat potong sama aja dengan isi ni. Lebih daripada isi tapi tak lebih daripada jari harus. Lebih pada jari, jangan kuku pada jari makruh. Panjang lebih doa lalu haram.
Ingat lah. Yang keempat, memotong kumis. Benda kumis. Tak tahu. Pandai sipang ya Haji ni. Misal tu lah. Potong misal. Potong janggut ni haram di sisi jumhur ulama. Nampak yang paling kuat. Walaupun ada kaum mengatakan makruh saja. Misal sunat syukur. Ini pendapat yang paling kuat. Tapi kalau simpan juga misal, ada pendapat mengatakan tidaklah salah. Cuma jangan misal sampai masuk dalam mulut. Tak boleh. Misal masuk dalam mulut. Misal lebih pada bibir. Lebih pada bibir merah ni. Jangan sampai kat bibir merah. Duk tani, misal duk tani ya. Yang sampai tutup dalam mulut tu apa? Panasik berabuk kat atas misal. Janggut gitu juga. Janggut ni jangan cukur semua taruh bawah dagu. Ni dilarang oleh ulama. Ini cukur semua, lepas tu taruh bawah ni. Cikik bawah ni. Cepek macam ustaz-ustaz model ni kan. Liwat bawah ni. Depan tak bawah ni. Kata ulama dilarang kerana meniru pondang Maghribi. Ini ulama sebut. Ini amalan pondang Maghribi. Morocco. Di zaman dulu. Ada belaka je koyak. Misal jangan cukur tengah. Cukur tengah taruh tepi ni. Faham tak? Tak bukan. Nabi tak suka gitu. Sipang comel, biar comel molek. Tak ada masalah. Ni tengah ada tepi ni macam bunyi eskalasi. Dia tak comel gitu. Jadi misal nak taruh, tak apa, nak cukup sunat. Faham? Yang kelima, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Ini juga afdal sekali hari Jumaat. Hari lain sunat. Mereka kata ulama. Hari lain sunat. Setiap hari kita pakai apa sunat. Nak pergi kerja sunat, nak pergi pasar sunat, pakai minyak wangi. Kerana malaikat suka kepada bau yang wangi. Dia gitu lah kaedah. Bila dia suka pada benda yang wangi, dia mari dekat. Bila mari dekat, berkatlah kita rahmat. Malaikat ramai dengan sebab wangi. Jadi bila kita niat pakai minyak wangi kerana untuk sunnah, boleh pula satu lagi pahala. Satu lagi tadi dapat dah kelebihan. Kemudian dapat satu lagi kelebihan mengikut sunnah dah pula. Sekarang ni banyaklah wangi-wangian, tak macam dulu lah. Kalau kita pergi kedai minyak atar kok, siapa tak kerti nak pilih. Malaikat subuh ada nama. Malaikat subuh. Kayak gitu baik atu garik. Macam atu garik tu baik kau. Tak pandai apa nak pakai pun body shop ke apa ke. Nak suruh wangi. Tak. Yang keenam, memperbanyakkan membaca Quran, berdoa dan berzikir. Hari lain baca Quran, hari Jumaat baca Quran juga, tapi hari Jumaat istimewa sikit. Apatah lagi kalau surah-surah yang disuruh pada hari Jumaat. Contohnya surah Al-Kahfi yang kita sebut dah itu. Ingatlah. Hari Jumaat dengan malam Jumaat istimewa dengan surah Al-Kahfi. Waktu start pada sekarang, kita yang belum pernah baca Al-Kahfi, baca Al-Kahfi hari Jumaat atau malam Jumaat. Masjid-masjid ada amal baca Yasin itu tukar tak. Kerana baca Yasin bukan sunat malam Jumaat. Kerana Nabi sebut Iqra'u Yasin. Baca Yasin makna umum, di mana saja kita rasa nak baca, bila saja baca Yasin. Bukan Nabi kata malam Jumaat. Tapi kalau surah Al-Kahfi Nabi sebut jelas. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumin Jumu'ah. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumaat, jelas.
Jadi mana surah masjid ada amal surah Yasin selama ni, kita amal dengan sunnah Nabi pula surah Al-Kahfi. Ingat dah? Surah Al-Kahfi. Dia sudah biar dah lama dah amal ni Yasin ni 20 tahun dah kita dah amal ni. Tak ada masalah. Kalau dah sayang sangat malam Jumaat tak mau tinggal juga baca Yasin, maka tambah surah Al-Kahfi. Yasin 15 minit, Al-Kahfi 25 minit. 25 campur 15 40 minit. Rehat 10 minit orang baca dah boleh. Nak 1000 daya tak mau 1000 daya. Itulah. Nak sunnah ke tak mau. Surah Al-Kahfi. Atau pada pagi Jumaat baca surah Al-Kahfi. Lebih surah ni. Kena betul balik lah Tutup Imam Tutup Bilal tu. Terima hakikat lah. Dia marah dia. Pandai bila kata. Orang tu luka bodoh. Dia kata pandai bila. Bukan kita paksa. Sudah. Sebut dalam hadis. Pak kita baca Yasin lah. Dan kita dah nak mau tinggal Yasin, baca sekali tu. Sebab disebut dua hadis. Dalam bab Al-Kahfi ni dua sebut Nabi sebut fi yaumil Juma'ah. Aulaitihi, ataupun pada malam atau siang. Itu jelas. Masa kita rugi sangat tak baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Surah-surah lain juga bergandalah pahalanya bila kita baca pada hari Jumaat. Berzikir. Jadi kalau kita mari masjid duduk baca Quran dulu. Belum nanti orang bang pun baca Quran dulu kalau kita sapa awal. Dan berzikir. Tapi bila dah dibacakan khutbah, jasa zikir lah, dengar khutbah. Tuhan kata fastami'ulah, maka hendaklah kamu ikhtiar supaya mendengar khutbah. Maknanya usahalah biar dengar khutbah ke telingamu. Itu fastami'ulah. Mana berarti yang zikir ni orang duduk khutbah dia duduk zikir subhanallah 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 subhanallah. Ni warak tak tahu kali. Tanya aku tak begitu pula. Yang ketujuhnya, tenang waktu khatib macam khutbah dan berpakaian haji bila sudah haji. Baik. Bila khatib membaca khutbah kita dengar, maka hendaklah kita diam. Kalau kita bercakap-cakap, maka dihilang pahala mendengar khutbah. Fadilat. Dia ni duduk luar sekejap tau. Ni sebenarnya ada luar. Sembang. Popek. Orang masuk. Dia macam gitu apa. Balik Jumaat. Gitu lah. Tak boleh pahala. Tak boleh keampunan seminggu. Boleh pahala semayang Jumaat sahaja. Sebab Nabi sebut dalam hadis kan, barang siapa yang berpagi-pagi mandi pada Jumaat, membersihkan diri, memakai minyak wangi, pakai pakaian yang terbaik, kemudian melangkah awal-awal ke masjid dan semayang 2 rakaat dan mendengar khutbah. Diampun baginya pahala sekali Jumaat, maknanya seminggu lah. Jadi tak cukup syarat. Dia buat belakang dah pakai minyak asal 3 liter tang belakang. Tapi lagi sembang pula luar, tak dengar khutbah, maka dah cukup syarat. Tak dapat ampun seminggu. Kan kita nak ampun seminggu ni, dosa sikit lah. Bukan dosa besar lah, dosa zina, tak ampun ni, itu kena taubat, dosa sikit. Dosa duk tengok TV, kita ngaruk-ngaruk saya. Akademi Pantasia, tengok. Ni nak buat gitu. Haji Zul tengok. Mana ya? Tidur. Dengar khutbah tidur. Maknanya tak dengar khutbah tak boleh pahala tak boleh pahala dengar khutbah, tak dapat keampunan seminggu. Dia kena cukup syarat. Sebab Nabi kata man. Nampak? Man tu syartiyah. Nampak? Barang siapa. Lepas tu jawab ni di depan tu. Jawabnya, maka dia ampunkan baginya. Dia ampun tu jawab bagi syarat depan. Syaratnya dia depan. Dan kita tak cukup syarat. Tak dengar khutbah. Melainkan spekar rasak. Itu lain. Khusus syar'i. Dapat lagi keampunan seminggu. Ni kita. Dia tidur. Tapi memang sedap tidur masa khutbah. Masa tu lah. Layu habis.
Sebab itulah khatib memainkan peranan. Jangan panjang sangat. Dan suara tu biar kuat. Rekah padat. Jadi orang tak tidur. Kemudian kena dengan wakil, dengan keadaan yang berlaku sekarang. Ini ngatuk mata khutbah. Khutbah bab pembangunan. Bab jalan raya, hospital. Jadi ngatuk mata. Dia biar kuat khutbah tu. Ya ayyuhan nas. Baru bangun. Ittaqullah. Ini dah apa? Tuan-tuan sekalian. Nerak tu dia kekeh. Ada mari. Jadi biar kuat sikit. Biar kuat. Sebab khabar sama-sama dalam hadis Nabi ini memberi khutbah seperti seorang panglima perang mengarahkan tentera-tenteranya menyerang. Panglima perang. Sahabat kata Nabi bila khutbah macam panglima perang beritahu pada tenteranya dalam peperangan. Jeneral perang kalau arah tentera lagunya tak kata askar-askar sekalian. Itu faham tak? Kuat jeneral. Mana sahabat kata dalam hadis mata Nabi jadi merah. Mana marah ni dalam khutbah. Bekengnya. Pendek tak apa. Ni panjang lagu-lagu ngatuk mata. Setan ambil kesempatan. Dia pun tiup dia tu. Nampak? Dia sekolah. Tak imam nombor 2. Imam nombor 1 naik atas tu. Tok imam dia tak apa. Berpakaian haji. Ini pelik okay. Apabila sudah haji. Maksudnya sunatlah kita ni orang-orang haji, orang tua-tua dah berpakaian sunnah. Ni jangan tua dah tapi tak berpakaian sunnah, tak sunat lagu tu. Dia jadi ikutan orang-orang muda. Mana orang haji dah, ayah haji, kuat haji dah. Kan gana tu kuat haji. Sebab pun bagi kuat haji tu pakai serban semuta dengan kain atas kepala baru. Comel ke tu kuat haji. Pasal kita orang tua. Ni orang tua kau lah. Rambut tu tak ada dah. Dia tak pakai budak. Seluar baju masuk dalam, kasut muncul jadi tak jadi panduan bagi budak-budak. Jadi tunjukkanlah kita dah tua ni 7-80 dah apa. Macam orang yang nak balik dah. Comel lagu tu. Keterangan bagi orang yang lambat datang masjid sedang khatib tengah baca khutbah, hendaklah ia mempercepatkan solat tahiyat masjid 2 rakaat, kemudian duduk dan mendengar khutbah. Ini ingat. Kita pergi tu orang baca khutbah dah, maka jangan duduk, sembahyang tahiyat masjid dulu. Ada orang kata tak boleh sembahyang tahiyat masjid masa khutbah. Perkataan ini batil, ditolak oleh ulama-ulama. Kerana Nabi tengah baca khutbah, datang seorang laki-laki masuk terus duduk. Nabi kata, mu semayang dah, yang mu pergi duduk. Nabi potong khutbah. Padahal kabar karang tak apa. Bak tahiyat masjid. Lepas Jumaat tak apa. Mana laki-laki tadi hak mari terus duduk. Ni dak dalam khutbah potong. Faham tak? Mana pentingnya semayang tahiyat masjid walaupun ketika tengah khutbah. Tapi rekahkanlah. Tak payah panjang-panjang, rekah-rekah. Baru duduk. Sebab tahiyat masjid ni hormat masjid. Diri alasan mana dia tidak, kalau maknanya kita kan bila dibaca khutbah, orang suruh dengar baca khutbah. Tak boleh cakap. Ni negeri sembahyang tahiyat, maknanya tak dengar khutbah, dia pergi cakap. Nampak? Ni dalil ini batil, bukan dalil. Ni tersalah dalil. Sembahyang bukan bercakap. Faham? Yang larangnya bercakap. Nampak? Sesama manusia. Adapun kita sembahyang bukan cakap dengan manusia, dengan Allah. Lagi pula disuruh syarak. Tak kena sangat buat hujah. Tak tu hujah lagu tu. Ketinggalan rakaat Jumaat. Wallahu a'lam. Tengok soalan.
Banyak kat ni. Soalan yang pertama, bolehkah Ustaz terangkan cara solat yang bagaimana yang paling afdal dan senang bagi orang yang musafir pada hari Jumaat serta dalam waktu solat Jumaat, dan dia pemandu kenderaan yang juga membawa muslimat. Baik. Bila kita jadi pemandu kenderaan yang pergi jauh lah, katakan, tak kira kita pemandu atau penumpang, dengan syaratnya jalan tu jalan darat yang ada tempat Jumaat. Maka yang senang pasal kita pemandu, kita berhenti. Jadi solat, bila kita nak musafir, lebih pada hak musafir, maka boleh kita semayang jamak. Kita sebutlah satu pandangan ulama mengatakan boleh kita semayang Jumaat jamak dengan asar. Tapi jamak takdim, jamak takhir tak boleh. Jamak takdim, iaitu kita semayang Jumaat, lepas semayang Jumaat bangun terus semayang asar 2 rakaat dengan qasar, boleh. Yang tak bolehnya sampai masa Jumaat kita tak semayang lagi, kita semayang Jumaat lah asar kadang, jamak takhir. Tak boleh. Tapi kalau semayang Zuhur biasa boleh jamak takhir. Di dalam waktu Zuhur kita bawa kereta, malah nak berhenti lagi kat highway, kadang sampai karok lagi rabang asar, semayang Zuhur dalam waktu asar. Tak apa, dia niat lah, aku nak semayang Zuhur dalam waktu asar. Tu lain, ni Jumaat tak boleh. Lepas pada semayang Jumaat terus bangun semayang Zuhur 2 rakaat. Jadi terus semayang asar 2 rakaat. Jadi jamak takdim. Ini dibolehkan. Itu driver lah biasanya. Dia orang puang, kita bawa muslimat sebank belakang. Khabar dia nak tunggu dalam bank ke nak naik semayang juga. Kalau orang puang naik semayang juga Jumaat, tak payah semayang Zuhur dah. Nak tunggu dalam bas tak ada masalah. Tapi saya tak mau buka akaun. Nak ni lagi dia. Tinggal buka akaun buka tu, buat lagi dia orang pula bas enjin hidup. Jadi pandai-pandai lah tu. Tak mudah. Kalau bawa orang besar-besar pun dah tak apa, kita berhenti semayang. Dia tak semayang, tunggulah kereta. Boh Datuk berapa berhenti semayang. Datuk tak kita. Datuk berhenti tak bisa semayang, duduklah kereta. Datuk kata asal lah Mat, berhenti ya. Ingat Datuk nak semayang tak? Datuk ni suat khabar duduklah kereta. Datuk haid dia panggil. Tadi bukan semua sebahagian. Apakah pandangan Ustaz remaja sekarang memakai baju menutup aurat tapi bahagian lengan yang pendek dipakai alas lengan? Jawabnya tak sempurna menutup aurat seperti itu. Duduk orang ni pakai t-shirt, lepas tu dalam pakai ketat tawul lengan hitam. Gambar kesan ni. Pakai tudung sikit, konon menutup aurat lah. Jawabnya, menutup aurat ini dua. Yang pertama, nampak, iaitu menghalang daripada nampaknya warna kulit. Yang kedua, menghalang daripada nampaknya bentuk badan. Jadi kalau kita pakai dua syarat ini ada, maka disempurna menutup aurat. Pertama, baju kita ada tutup, ada kain, tak nampak kulit. Yang kedua, dia tak ketat, tak nampak bentuk tubuh gini. Nampak? Jadi kalau telah pun tutup semua, tetapi longgar dah, tapi nampak warna kulit, dikira membuka aurat juga. Walaupun longgar, dia buat, orang puan tu dia buat jubah, tapi jubah tu dia buat daripada supit. Macam supit gula, nampak dalam. Walaupun labuh, tu dia panggil tidak menutup aurat juga. Kerana tak menghalang daripada nampak. Yang kedua, dia pakai warna hitam lah, tutup semua dah, tapi ketat. Macam seluar aerobik. Baju aerobik tu kan, ketat habis ni. Nampak? Tahu tak? Saruk naka. Saruk naka tu bini kita pakai. Faham tak? Kalau orang muda dah ada naka juga tu. Faham tak? Jadi hak tu dikira menutup daripada nampak warna kulit, tapi nampak tak bentuk tubuh, nampak, dikira tidak menutup aurat juga. Jadi haram lagi. Tak boleh. Tak boleh. Jadi betul semula lah anak-anak tu jangan beri pakai lagu tu t-shirt lengan pendek, dalam pakai sarung lengan saja. Tak nampak juru harap, nampak tak juru. Faham? Islam tak suruh buat lagu tu. Pakai molek-molek. Main pakai sekerak gitu, lepas tu lengan ini pula pakai alik dalam.
Lepas tu seluar ketat punggung kuing. Molek ada. Hak pakai baju kurung molek dah. Tudung molek, baju kurung lengan panjang molek. Tapi belah pula balik belakang. Nampak sampai labu betis dubik sepek. Jadi biar sempurna. Apakah hukumnya jika terpijak air kecil budak perempuan yang berumur kurang 2 tahun, tapi air kecil itu dah kering dan terkena telekung sembahyang? Terpijak lepas tu kena telekung sembahyang. Kok mana ni? Air kecil kering, air kecil anak perempuan kering dah, tapi dia pijak lepas tu kena telekung sembahyang. Ni yang ayah nak fikir. Kalau basah lain, pak ngecik atas telekung tu mula sabar. Jadi pelik juga ni awang ni. Jawab ni ginilah. Air kecil kalau dah kering dipanggil najis hukmi. Najis hukmi. Najis dia duduk najis aini, hak ada lagi air kecil basah tu. Kering dah, kita tak ingat nak basuh. Anak kita kecil atas lambu tadi, kita nak pergi kerja, nak hantar budak kat tu, kat nursery, dia pun kecil. Ambil tokok cawak je, sarak masuk dah kereta. Balik kerja sekarang kompak, kering kari lah situ. Kita pijak kalau tak ada basah pada kaki kita, maka tak kat. Tak kat. Tak wajib basuh apa pun. Yang wajib basuh bekas tu saja. Kecil, kering tu kena basuh. Basuh lagu mana? Buat lalu air itu sekali. Nampak? Tak payah buang apa-apa, jiru air lah. Dia panggil najis hukmi. Najis hukum saja. Macam sini kena air kecil, basah. Mak cogang wajib basuh. Tapi kalau kemarin dulu dah, orang kena air kecil di sini. Nampak? Kering lah. Kita pegang gini, gonyoh tak lekat dah tangan. Pasal sudah kering. Tapi benda ni suci tak? Tak suci. Kena basuh. Tapi basuh sekali saja bila lalu air. Soalan seterusnya. Saya hilang selipas di surau. Ada hak mau hilang selipas. Boleh tak ambil selipas hak ada kat surau? Hak tulis. Memang pesen tulis. Lepas tunggu orang balik belakang dah. Jadi dia hilang selipas, dia nak faham selipas orang lain pula. Jawabnya, beritahulah pada ahli jawatan kuasa. Jawatan kuasa akan terangkan dengan jelas selipas ni hak bagian orang tinggal, pakar ni. Itu lainnya. Sebab kalau kita pergi ambil kan memang orang balik belakang dah. Seimbang dah balik lagi. Takut kena seimbang dah balik lagi dah. Umpama dia ada hal lah apa semua dalam duduk apa dia tu biar lambat sikit seimbang. Jadi kita pergi ambil pula orang ngelas tu seimbang. Jalan kaki kaki ayam ni. Nyanyi dia. Kalau naik kereta tak apa. Kalau kena seimbang naik CZN, nak soket gitu. Pakai juga kaki dia. Jadi kalau kita dekat kenderaan, kaki ayam lah dulu. Cuma kita nak rehat bila keluar tu tengok-tengok. Kadang-kadang kita diri pun salah tahu. Yang pelik kaki dia kek. Saya terima dia orang saya lapar. Dia tak berasa sikit. Belang banyak sembang. Tiba-tiba benar. Kita tanya sembang. Masa nak ambil kasut tu betul dulu sembang. Masa kita sembang balik tu. Tak cakap bos. Mulailah ada. Barang orang. Adakah doa? Ada tak ustaz baca khutbah Jumaat sejid mana-mana? Tak ada. Kalau ada, kecil khabar sejid mana? Nak pergi semayang dinum. Tak ada. Akan datanglah masjid Kristen. Soalan seterusnya. Adakah orang yang mencuri tidak diterima amalannya? Baik. Tidak adalah sebut dengan mana-mana nas yang jelas siapa yang mencuri maka solatnya tidak diterima. Yang disebutnya orang yang mencuri itu tidak beriman ketika dia mencuri. Itu ada. Dan orang yang mencuri ni dia ada dosa besar, dia ada dosa kecil. Dosa besar mencuri yang kena hudud, potong tangan. Dosa kecil mencuri yang tak kena hudud, curi telur ayam 2 teh, selat nesang sekaju. Dosa juga. Apakah hukum kita membasuh punggung kita menggunakan tangan kanan? Jawabnya harus membasuh, iaitu istinja. Basuh berak lah atau basuh kencing. Harus.
menggunakan tangan kanan bagi mereka yang tidak ada tangan kiri. Jadi tangan kanan, tangan kiri cedera, cacat ataupun kudung. Jadi haruslah tangan kanan. Tidak makruh banyak ni nak garang utuh. Jadi orang yang ada tangan kiri tak ada masalah, maka makruh dia menggunakan tangan kanan. Faham? Saya suka tengok orang merempit. Adakah tindakan saya berdosa? Tak berdosa tengok orang merempit. Merempit ni berlomba apa. Tapi maknanya membuang masa dah. Tengok orang merempit ni balik dengan kita ni kerja polis. Bolehkah sebuah masjid dinamakan sebagai Masjid Hadari seperti yang diumumkan oleh Masyitah di Dewan Rakyat? Tak ada dah dia Hadari tak ada. Dan Hadari ni maknanya kemajuan. Kemajuan ataupun kemodenan. Atau ketamadunan. Atau maknanya perbandaran. Apa dia buat Masjid Hadari pula? Masjid. Apa hukum melukis kartun? Adakah bergantung atas niat? Ya. Tengok. Al-umuru bimaqasidiha. Pekerjaan ini atas qasad. Kalau tujuan untuk pelajaran diharuskan. Dilukis gambar untuk di tadika tempat orang budak-budak belajar dia buat ini rima, ini dirapah, ini JKK. Jadi itu contoh lah. Dua kali dah hari ni. Apakah perbezaan air mani dan air mazi? Budak baru dia tanya. Baik. Dia air mazi ni dengan air mani, dia ada banyak perbezaan. Cukup mudah dikenal. Air mazi dia permulaan bagi syahwat. Air mani adalah kemuncak syahwat. Air mazi warnanya jernih dan licin. Air mani warnanya keruh dan kasar. Boleh beza situ. Air mazi najis, air mani tidak najis. Keluar mazi batal wuduk, keluar mani hadas besar. Itu beza. Kalau keluar mani ambil wuduk saja tak boleh, kena mandi wajib. Keluar mazi tak kena mandi wajib, kena basuh kemaluan dan ambil wuduk sahaja. Faham? Bagaimanakah nak membelanjakan wang yang haram jika seorang telah insaf dari kesalahan besar yang telah dilakukan pada masa lampau? Yang pertama sekali, bertaubat kepada Allah, menyesal daripada berbuat dosa dan berazam tidak akan buat dah. Kemudian wang itu, tengok, ada kalanya boleh dibelanjakan, ada kalanya tak boleh. Yang boleh dibelanjakan iaitulah maknanya wang yang haram daripada muamalat yang haram, tetapi dibelanjakan untuk tujuan maslahat orang ramai. Seperti wang daripada faedah saving account. Disimpan duit dalam bank RM1,000. Katakan ada bunga dapat faedah situ RM100. Contohlah RM100 tu wang haram, wang riba. Wang tu boleh belanja, bukan untuk personal, untuk diri sendiri, derma untuk kemudahan orang ramai. Nak buat jambatan lah kampung, nak buat jalan kampung, nak buat parit, nak buat tandas surat, ataupun tabung-tabung perjuangan umat Islam. Faham? Yang kedua pula, wang haram yang tak boleh dibelanjakan tapi mesti dipulangkan balik. Seperti wang haram, wang curi. Curi motosikal. Boleh dijual, laku RM1,000 ya. Wang tu kalau insaf dah, tak boleh. Kena pulang balik ke tuang dia. Kena cari balik tuang hak kita curi tu. Tak jumpa tuang dia mati dah. Kena ganti balik nilai motor tu kepada waris dia. Waris ada tapi tak tahu dah mana duduk. Sedekah pada masjid surau, niat ganti daripada duit hak kita motosikal kita curi itu, dan jadi doa pada Allah, mudah-mudahan dia halalkan daripada perbuatan kita ini di hari akhirat nanti. Faham? Itu cara dia. Tu kalau hak orang kena pulang balik tu. Apakah hukum orang yang keluar berdating tapi tak sentuh pun tangan, cuma keluar makan angin je bersama awet dia? Contoh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram keluar bersama makan angin di masjid Kristen. Dia dah je kita. Tanpa bersentuh-sentuhan. Jawabnya, tidak diharuskan.
walaupun tidak bersentuh-sentuhan. Kerana Nabi kata la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'azi mahrami. Tiada boleh kamu bersunian dengan seorang wanita melainkan ada sertanya mahramnya. Dosa kecil walaupun taklah dosa besar. Dosa besar tu berzina. Tetapi tetap kita kena kata tidak boleh. Kalau kita kata boleh kok, zina saja tak boleh, punah jahannam habis. Masalahnya yang di dating di masjid itu apa? Kan masjid tempat orang ingat Allah, tempat orang ibadah. Kalau mu kata di taman bunga boleh tahan kira sikit. Pasal munasabah ni asal nak pergi masjid. Bawa awet. Tengok masjid dapur, masjid kita tap-tap. Duduk berkembik biar dengan masjid pusing. Jadi berat nanam benda ni. Seolah-olah nganji dengan Allah Ta'ala. Nikah awal-awal dah. Tak usah duduk jatim nikah. Tanya dia, kita duduk keluar ni dengan orang Ustaz khabar ni tak boleh ni, bahaya ni, takut jadi lain macam jadi. Dia nikah nampak dia tak ambun nikah, nak main saja nak, tak ambun sudah. Aku cari orang lain. Boleh tak baca kuat seperti imam ketika sembahyang seorang? Baik. Dikata kalau kita sembahyang seorang baca kuat macam imam boleh tak? Jawabnya memang sunat dah baca kuat walaupun sembahyang seorang. Iaitu sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Ingat ada kalau dia sembahyang seorang rumah dah? Maghrib baca kuat. Saya ajak kawan saya pergi Perak untuk beri sokongan kepada parti Islam. Ia jawab buang masa, buang duit. Biar dia lah pok-pok dia. Apakah pandangan Ustaz? Jawab betul lah kata lagu tu. Sebab perjuangan untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, siapa yang masuk saham, sama ada dengan duit, dengan lelah payah dan sebagainya, ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Naklah kamu bertolong-tolong perkara baik. Jadi kalau orang nak kebaikan, nak menegakkan kebenaran, nak meruntuhkan kebatilan, kalau siapa yang bantu, masuk dalam firman tadi. Ta'awanu. Boleh pahala. Sikit sebanyak. Boleh tak Ustaz ceritakan asal usul batu Hajaratul Aswad? Sedikit sebanyak. Apakah istimewa batu ini? Apakah fadilat orang yang dapat menyentuh dan menciumnya? Dengan cerita batu ini ada berubah-ubah saiz dan warna. Tapi saya tak ingat apa yang menyebabkan perubahan itu. Boleh jelaskan? Apa yang menyeliputi batu itu yang berwarna perak? Soalan ni berkenaan dengan Hajar Aswad. Dia kata, apakah, ceritakanlah tentang asal usul batu Hajar Aswad. Hajar Aswad ni maknanya batu yang hitam. Hajar, batu. Aswad, hitam. Jadi batu Hajar Aswad, batu-batu hitam. Jadi tak payah batu Hajar Aswad lah. Batu Aswad atau Hajar Aswad. Kerana Hajar bermakna batu. Dia memang ada asal usul lah. Ada cerita, ada kisah dalam sejarah Islam batu ni. Yang tak ada asal usul, batu belah, batu bertangkup. Itu tak ada asal usul tu. Rekaan semata-mata tu. Baik. Menurut hadisnya, ketika Nabi Ibrahim menyempurnakan projek pembinaan Kaabah yang diperintahkan oleh Allah atas tapak asal kota Mekah daripada zaman Nabi Adam. Jadi dibina Kaabah. Dua orang kontraktor, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dua beranak alaihi wassalam. Siap. Maka kata Nabi Ibrahim, wahai Ismail, engkau pergi ke bukit sana dan dapatkan sebiji batu untuk dijadikan penanda nak letak pada Kaabah ni. Buat penanda tu. Sampai di bukit, pendek cerita lah. Maka datang Jibril, malaikat alaihi salam, dan beritahu kepada Jibril nak cari batu. Ayah Nabi Ibrahim suruh cari batu nak letak dekat Kaabah, nak buat penanda senang. Maka Jibril memberi sebiji batu kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail bawa batu tu beri kepada Nabi Ibrahim. Minta batu yang ayah suruh cari tadi. Nabi Ibrahim tengok moleknya batu, lalu dicium beberapa kali. Itu yang datang dalam sejarah. 2-3 kali cium moleknya batu tu.
Dia kata ambil doang ni molek kat ni. Nah, dia kata Jibril alaihissalam yang beri. Oh, sedang molek. Nah, maka diletakkan di Kaabah seperti yang kita tengok sekarang tu lah. Itu cerita dia. Dan disebut dalam hadis-hadis yang sahih, umpamanya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, batu Hajar Aswad, batu Aswad ni asal daripada syurga. Nah, asal daripada syurga. Nampak batu Hajar Aswad. Asal daripada syurga. Dan memang sahih hadis itu. Ada dua hadis sahih tentang batu ini daripada syurga. Asal cerita daripada syurga. Jibril beri pada Nabi Ismail, Ismail beri ke Nabi Ibrahim, letak di Kaabah. Jadi Hajar Aswad ini. Kemudian berubah-ubah warna. Ya, asalnya warna putih. Sebut dalam satu hadis asalnya warna putih. Nampak? Fa aswadathu khataya bani Adam, telah menghitamkannya oleh dosa anak Adam. Ada kata Abdullah bin Zubair, dulu aku dan masa batu ini warna putih ketika Rasulullah masih hidup, tapi sekarang sudah hitam kerana ada orang musyrik yang mencium dia. Orang syirik pun cium juga. Akhirnya jadi hitam batu. Jadi batu putih jadi batu hitam. Dan ada ulama berkata batu ini akan kembali menjadi putih menjelang hari kiamat. Dan manusia banyak lagi tukang tiung, penari danduk Mekah juga. Penerbit drama, pengarah drama pun Mekah juga. Hak dosa banyak, tipu tanah macam-macam pasal kan. Hak bagi kisah ke seorang di Mekah tiung juga tu. Jadi fa'aswadat fa'aswadat maknanya menghitamkan batu ini khataya bani Adam oleh banyaknya dosa manusia yang menciumnya. Jadi sunat kita mencium batu Hajar Aswad ni kalau kita sempat. Kalau tak sempat orang ramai sangat, Nabi kata sunat lambai. Tawaf tapak kat tu lambai. Lambai ke arah batu tu lah. Orang yang duduk di batu tu secara korang, kalau lambai dia lambai deh. Orang lambai ke batu dia bodoh. Tepi Perak tu pada zaman sahabat. Tepi Perak tu pada zaman sahabat, zaman Zubair bin Abdullah. Kemudian disempurnakan oleh Khalifah Harun al-Rashid, buat sampai lagi nikah. Kemudian seterusnya sekarang ini setiap ditukarlah Perak. Hak ikat Perak tepi tu, hak batu tu hak hitam setengah. 10 cm je di tempat dia tu, tepi tu liling je. Tempat dekat bukan hak hitam tu batu Hajar Aswad. Tengah hok kek 3-4 okey. Soalan seterusnya. Adakah sunat makmum sujud sahwi kerana imam meninggalkan sesuatu yang sunat atau imam memperbuat sesuatu yang disunatkan sujud sahwi? Contoh meninggal macam tayat awal, imam tidak sujud sahwi. Baik. Imam tertinggal baca kunut, imam tak sujud sahwi. Makmum nak sujud sahwi. Jawab dia tak boleh. Melainkan setelah imam salam. Imam salam baru boleh sujud sahwi. Jangan imam tak salam kita sujud sahwi dulu, batal sembahyang kita. Saya telah bersolat isyak sebuah masjid. Saya berada di saf tamu berhampiran dengan imam. Saya dapati imam ini hanya mula menyebut Allahu Akbar setelah dia sempurna melakukan satu rukun fi'li. Contohnya setelah dia sempurna sujud, barulah dia mula sebut Allahu Akbar. Persoalan saya, bila keadaan paling afdal saya ikut perbuatan imam itu? Sama ada setelah sempurna perbuatan dapat dilihat atau setelah dia selesai menyebut Allahu Akbar. Baik. Tok imam ni bila dia turun sujud dia tak kata Allahu Akbar. Bila sampai dari bumi kata Allahu Akbar. Dia gitu. Jadi dia ni confused soal mana tu. Dia nak mula turun ikut sujud ikut imam tu masa imam kata Allahu Akbar ke masa imam sampai dahi ke bumi? Jawabnya setelah imam sampai dahi ke bumi. Maknanya kita wa idza sajada fasjudu. Bila imam telah sujud iaitu sampai dahi ke bumi, fasjudu maka barulah kamu sujud. Cuma sunat bagi imam bila kita nak sujud mula bergerak turun kita kata Allah. Allahu Akbar. Nampak dahi sampai ke bumi. Naik juga. Sami Allahu liman hamidah.
Dan wala hamidah kita pun sudah. Jangan turun kosong. Apa boh? Allahu Akbar. Jadi tidak ada petanda. Sebab tu payah makmum nak ikut dengan sama. Sebab keadaan semayang jemaah zaman Rasulullah, para makmum ini seperti barisan tentera yang cukup sama. Bila Nabi sujud turun bawah, sama sujud. Allahu Akbar. Jadi ikut berita belakang. Kita tak imam baru sujud, ni kejar, ni belakang, ni tunggu sujud. Macam-macam macam. Jadi tak sama, tak jadi macam skor pun. Jadi macam kau sekolah. Cuba sunat si imam, mula bergerak, mula berkata. Saya musafir dalam perjalanan, saya niat jamak takhir Zuhur dan Asar. Tapi setelah saya sampai tempat penginapan, saya dapati waktu Zuhur masih ada, lalu saya ubah niat tadi dan mula solat Zuhur serta qasar dan niat untuk jamak Asar dalam waktu Zuhur. Apakah saya bangkit pada rakaat kedua Zuhur, saya dengar azan dari masjid berdekatan, saya terus selesaikan solat Zuhur. Tetapi solat Asar saya kerjakan lebih kurang 5-10 minit selepas solat Zuhur kerana niat putuskan jamak tadi. Apa komen? Baik. Dia nak semayang Zuhur dalam waktu Asar pukul 5 karang. Contoh. Tapi dia sampai di hotel pukul 4.30, pukul 4 ada lagi waktu Zuhur. Maka dia pun tak jadi semayang jamak takhir, semayang jamak takdim. Boleh, tak ada masalah. Dia yang tak bolehnya sampai masa yang kedua dah baru nak niat jamak takdim semula. Ada boleh masuk Asar buat jamak takdim mula, jamak takdim tu habis dah Zuhur. Kita niat nak jamak takhir, nak semayang Asar, Zuhur dalam waktu Asar. Sekarang baru pukul 2 katakanlah. Ni baru pukul 2 petang. Nak semayang Zuhur dalam waktu Asar sekarang pukul 5. Sampai di hotel Kuala Lumpur baru pukul 4. Semayang dulu lah, kat nak pergi jalan pula. Maka semayang jamak takdim boleh. Semayang Zuhur, lepas tu semayang Asar boleh. Nak jamak 4 saat boleh, nak buat dua-dua pun boleh. Tapi setelah semayang tengah, semayang Zuhur, masuk waktu Asar. Jawabnya semayang waktu Asar lagi di dalam waktu Asar. Bukan jamak jadi, tak ada masalah. Semayang Asar biasa dalam waktu Asar. Tak ada masalah pun ni. Ni berlaku tak ada masalah. Yang tak boleh kita tak niat pun nak jamak semayang takhir. Kita biarkan waktu Zuhur berlalu tanpa niat nak semayang jamak takhir, maka berdosa kita. Niat tu kalau kita nak semayang Zuhur dalam waktu Asar sekarang, mesti niat dulu sekarang ni. Masa kita tengah shopping, tengah bawa kereta ni, niat nanti aku nak semayang Zuhur dalam waktu Asar sekarang. Bila kita niat gitu, masuk rambang Asar, kita tak semayang Zuhur, tak dosa. Pasal kita niat nak anjak lah nanti. Batal balik. Mula nak jamak taklim. Betul? Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Maksudnya nak semayang Zuhur dalam waktu Asar tak? Saya musafir. Bila ni? Apakah maksud Masya Allah? Bilakah kita digalakkan baca ucapan tersebut? Apakah yang perlu, doa yang perlu dibaca bila masuk supermarket? Apakah makna benda ni? Fasih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah, Masya Allah budak ni. Ma min alif. Sya'a Allah. 3 kalimah. Ma min alif ma. Sya shin alif a. Hamzah. Sya'a. Lepas tu Allahu. Masya Allahu. Jadi pendek Masya Allah. Ma apa yang sya'a menghendaki Allah oleh Allah. Apa jua yang menghendaki oleh Allah. Nampak? Atau sekira-kira dikehendaki oleh Allah. Jadi benda-benda ni biasanya kita bercakap apabila kita berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku dan benda-benda yang akan berlaku. Biasanya benda-benda yang telah berlaku. Jadi orang kata mana rakit kali ni. Padahal dia dah berobat tu semua tak baik pun. Boleh kata Masya Allah. Maknanya apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Adapun tengok perkara besar yang pelik yang berlaku.
yang kita kira tak logik pada akan berlaku. Nah, tsunami ke apa, itu Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kerana kaedah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang Tuhan kehendak pasti berlaku, Tuhan tak kehendak tidak akan berlaku. Jadi ni ayat ni mengingatkan kita tentang akidah, supaya kita ingat kita hanya berikhtiar, Allah yang menjayakan segala-galanya. Kalau kita pakat segala-galanya, tak jadi apa juga kalau Tuhan tak kehendak. Nah, jadi lazimkan sebut Masya Allah, menunjukkan kebesaran kuasa Allah, dan Tuhanlah iradatnya yang berkuasa itu mutlak. Nah, apakah doa yang perlu dibaca bila masuk supermarket? Dalam kitab-kitab fiqh kata sunat membaca doa perlindungan daripada syaitan bila masuk tempat-tempat yang bercampur aduk laki-laki perempuan atau ada berlaku maksiat di situ. Nah, yang antaranya disebut dalam kitab-kitab fiqh seperti pasar. Pasar kalau orang macam-macam, orang carut, ada orang maki, ada orang betul, ada orang molek, ada orang jual molek, ada jual bong balik. Nah, pusat jelek buat juga situ. Nah, maka sunat juga kita baca doa perlindungan. Setengah-setengah ulama fiqh disebut sunat baca doa masuk tandas bila nak masuk kedai-kedai besar seperti itu. Berarti kat depan situ jaya Maidinnya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata gitu. Nah, ataupun doa masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata kuat dia jaga dengar. Bukan jaga tu syaitan, dalam tu macam-macam. Dah promoter lagi. Yang promoter kan, dia masuk kan, kalau kita pergi kat obat gigi apa kan? Tapi kalau kita pergi kat obat pipi, nak promoter lagi lalu pakai skirt. Abang, ni baiklah ni. Nah, kita nak beli gula jadi beli datang tu. Dah dia, dah setan tu nak pakai kain skirt dengan eyeshadow dengan bulu mata ni, kalau pelik. Jadi minta perlindungan. Bukan kita masuk nak pergi goyang kaki buat lawa saja, kita ada keperluan. Darurah lah akhir zaman. Tapi baca doa perlindungan. Masuklah kau kaki kiri dan keluar kaki kanan. Kerana tempat tu tempat maksiat. Apakah makna fasik? Fasik ni al-khariju min ta'atillah, orang yang keluar daripada taat kepada Allah. Dengan sebab jadi fasik, tidak bertaubat daripada dosa besar ataupun kekal melakukan dosa kecil. Sekali buat dosa besar, zina, fasik selalu. Dosa kecil ni sama-sama buat, nyeret sama awet, baru jadi fasik. Keluar sekali dua tak fasik lagi. Jika seorang itu buat satu perkara mengikut sunnah Nabi, sedangkan dia tidak tahu yang dia lakukan adalah sunnah Nabi, adakah dia dapat pahala juga? Ya, dapat pahala. Tapi yang dapat pahala yang lebih afdal, pahala orang yang belajar sunnah dan dia ikut sunnah. Orang kata ini sunnah, dia pelajari hadis-hadis tentang sunnah, kemudian diamalkan pula, itu lebih lagi pahala. Contohnya Ali suka makan buah dulu sebelum makan nasi, sedangkan dia tidak tahu itu adalah sunnah Nabi, dia boleh pahala juga, dia dapat pahala, tetapi tak sama dengan pahala ikut sunnah. Yang panggil pahala umum perbuatan yang bertepatan dengan sunnah panggil. Bolehkah jelaskan lagi kali, suami tak perlu minta izin isteri untuk rujuk semula ketika masih dalam iddah. Isteri yang telah cerai masih dalam iddah tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Saya minta jelaskan semula kerana jawabat dari tadi ada kawan-kawan saya tidak setuju, terutama kaum wanita. Dah tak setuju dah nak buat apa ni? Setuju tak setuju dia hukumnya lagu tu lah. Suami mana pula ada orang kata, maknanya kalau kita nak rajak ni memanglah tak payah izin isteri. Tetapi kita ni selama sangat duduk dalam jahiliyah, jahil tukir panggil. Dia tengok tukir. Tukir aja tukir. Tukir ini ke, bukan tukir orang isap ganja tu kan. Faham? Tukir tu bodoh-bodoh kelu sungguh. Orang takut situ. Tak tahu ke benda langsung. Makna benda manusia ni, dia sentiasa memusuhi dengan benda yang dia tak tahu. An-nas adu bima la ya'lam. Manusia dia musuh kepada perkara yang dia tak tahu. Dia tak belajar, tak mendalami agama, tak bagi dengar surat, tak ada guru, lepas tu dengar perkara lain pada hak dia faham, dia tak faham kan?
Jadi suami tidak perlu izin dalam bab rajak. Seperti mana suami tidak perlu wali dalam bab nikah. Nah, kalau kita khabar ke dia orang lelaki tak payah pakai wali, dia lawan tak? Dia awak apa saya dengar tak orang kata gitu. Nah, tapi cik nak je dengar. Tak kau wali tak je dengar lelaki tak kau wali. Jadi dalam bab rajak, bila suami kata aku rajak kamu menjadi isteriku semula, semua ulama kata sok. Tak syarat izin. Faham? Tak tahu ada orang hak baru ni kena ada izin pula. Tu rekaan. Kalau kata ada orang ngajar kena izin isteri baru sah rajak, apa belajar tu memang ada orang sesat. Faham tak? Isteri yang bercerai memang kita duduk dalam iddah. Iddah ni duduk di dalam kawalan suami selama dalam iddah. Isteri ni bila kita cerai, sebenarnya dia masih lagi separuh milik suami. Separuh telah terbebas. Bila habis iddah, habislah hak separuh lagi menjadi bebas. Satu diri bebas. Separuh milik suami, separuh bebas. Kok mana bebas tak jadi milik suami? Perempuan yang cerai dalam iddah, suami tak boleh sentuh. Suami tak boleh jimak, tak boleh nak peluk cium, tak boleh. Hak mana hak tak bebas lagi? Nak keluar rumah suka-suka tak boleh. Nak pergi sini-sini suami tak benar, tak boleh. Dia tu cerai dah kan? Tahu dah cerai dah. Tapi suami kedak lagi tu. Suami lagi. Mu tu bini dia ke janda? Yang bebas ni janda. Habis iddah nama janda. Dah habis iddah bini orang dalam iddah. Dia kata aku janda kena cerai. Bodoh tu. Kalau janda dah mu kena cerai, balik nikah lah mu. Perempuan dalam iddah bini orang ke janda? Dah bini orang, patut orang tu orang panggil dia. Orang dah mu bini orang, dah orang tu dia suami ke dia? Ke jaga? Suami lah kamu bini orang ni. Dalam iddah orang mari nak minang haram dah. Tak sah nak nikah. Tak boleh. Bini orang. Sebab tu tak sah nikah dengan isteri orang yang dalam iddah. Isteri ada dua. Isteri biasa, isteri dalam iddah. Isteri dalam iddah isteri yang telah kena cerai. Tapi dalam iddah. Apa panggil isteri? Pasal tak terlepas ni. Habis iddah baru terlepas. Tuhan kata wala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu keluarkan isteri yang kamu cerai daripada rumah-rumah kamu. Wala yakhrujna, dan mereka tidak boleh keluar. Buka dalam kitab nusyus. Isteri yang duduk di dalam iddah cerai wajiblah taat pada perintah suami, melainkan lima. Melainkan istimta, perintah untuk bersedak-sedak, hak tu tak boleh taat. Pasal tak rajak. Perintah lain ni tu basuh baju, suruh basuh apa aja batu orang kereta bawah. Nak umpah lah. Kena taat. Dah bila habis taat, habis iddah. Bila habis iddah, nama janda. Bila janda, baru boleh masuk meminang. Haji tu. Terangkan perbezaan antara sunnah dengan sunat. Ni tak akhir dia, tak dalam insya-Allah minggu depan. Adakah benar harut marut malaikat yang dikurniakan nafsu oleh Allah Taala dan turunkan ke bumi hidup seperti manusia? Baik. Harut marut ni wajib kita berimanlah kerana disebut di dalam Quran, disebut di dalam hadis. Tetapi kalau kisah maknanya dia ni bernafsu dan turun menjadi manusia, ni tidak wajiblah kita percaya kerana bukan hadis mutawatir. Ini adalah khabar Israiliyat saja. Jadi setakat kita beriman harut marut sudahlah. Kata setengahnya adalah malaikat. Cukup setakat tu. Kemudian ada sunnah dengan sunat. Kita tengok pada ta'rif tu sendiri. Benda makna sunnah. Sunnah ni ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin. Perkara yang disandarkan pada Nabi, perbuatan atau perkataan Nabi. Hak Nabi buat atau hak Nabi kata tu sunnah. Sama ada hak wajib atau hak sunat. Sunat lain. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang kalau kita buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Jadi ada sunat yang bukan sunnah. Kita naik motosikal cikgu.
Nah, kita pun tengok ada orang tepi jalan nak pergi tawana, biar kita gandang lagi turun tok. Nah, sunnah tak tu? Tak apa sama Nabi tak nak usulkan gandang-gandang orang itu. Tapi kita tolong orang tu boleh pahala sunat. Tu sunat. Faham tak? Tu sunat. Benda yang kita buat baik boleh pahala. Walaupun Nabi tak buat, tapi contoh tu baik. Kalau Nabi ada pun Nabi kata baik. Benda tu boleh pahala. Faham? Sunnah ni walaupun benda baik tapi Nabi tak buat gitu, tak dikatakan sunnah. Nah, walaupun comel lagu mana pun, tapi dia nak Nabi buat. Nah, Nabi menunggang kuda, sunnah. Dengan kuda sunnah. Maknanya Nabi pernah tunggang, kita tunggang kuda. Menunggang motosikal, bukan sunnah. Dia nak pergi nak pergi tempat yang baik, nak pergi masjid, nak pergi dengar naik motosikal, bukan sunnah. Dah boleh pada sunat. Apa? Dah buat pak kebajikan. Sunnah ni hak Nabi ada buat. Macam pakaian hak Nabi pakai. Sunnah. Perkataan tu memang Nabi kata. Sunnah. Contoh, lepas semayang Nabi kata, Astaghfirullahaladzim. Itu sunnah. Nah, boleh pahala. Zikir je, pahala ikut Nabi je. Lepas semayang Nabi ada tak baca surah apa benda ni? Inna a'tayna. Tak ada wirid lepas semayang. Tak ada lagi dalam mana-mana zikir. Lepas semayang Nabi baca Inna a'tayna kal kausar. Tapi kita pergi baca sunnah. Boleh pahala sunnah. Sunnah tak, pasal Nabi dah amal gitu. Faham lagi? Jadi sunnah ni hak Nabi buat saja. Kalau hak sahabat buat bukan sunnah lagi. Nah, wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.